Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kita pada tahun ini untuk pembelajaran sejarah KSSM baru. KSSM tingkatan 5. Bab 1, Kedaulatan Negara. So, untuk permulaan, saya tak nak sentuh banyak. Jadi, apa yang saya nak sentuh adalah tentang 1.1, konsep kedaulatan. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang apa itu yang dimaksudkan dengan kedaulatan, so kita akan tengok dulu konsep kedaulatan. Konsep kedaulatan ni kita akan tengok dari sudut bahasa, daripada pandangan tokoh, dan last sekali adalah tengok dia punya jenis-jenis kedaulatan. Okey, kita akan tengok pada yang pertama dulu dari sudut bahasa. Okey, sambil tu awak boleh tengok modul saya. Okey, modul saya muka surat yang kedua. Muka surat satu. Okey, muka surat pertama lah. Lepas tu, okey, untuk muka surat yang pertama ni, okey, konsep kedaulatan. Okey, konsep kedaulatan ditarifkan ataupun dimaksudkan sebagai kekuasaan tertinggi, okey, dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak tertinggal tu hak untuk melaksanakan pemerintahan negara. Okey, maksudnya negara yang berdaulat ni, pertama dia ada pemerintahan, maksudnya ada kuasa tertinggi, kemudian dia ada hak untuk melaksanakan pemerintahan. Okey, contoh yang pernah menjadi negara kita terlibat dengan kedaulatan negara adalah pertama semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka kita tak dijajah, so kita dikira salah sebuah kerajaan yang berdaulat lah. Okey, tapi semasa penjajahan kita tak dikira berdaulat. Kemudian yang kedua adalah masa-masa kita berjaya mendapat merdeka pada 31 Ogos 1957, iaitu kita berjaya membentuk negara Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kemudian bila kita berjaya bergabung dengan Sabah dan Sarawak, kita berjaya membentuk Persekutuan Malaysia 1963. So itu pun dikatakan sebagai sebuah negara yang berdaulat. Okey, itu contoh. Ni mukadimah aja. Apa yang dimasukkan, bagi hint sikit tentang kedaulatan. Okey, kalau kita kata kenapa kerajaan Kesultanan Melaka ni adalah sebuah negara berdaulat, dia Melaka pada masa ini ada sistem pemerintahan dia sendiri, yang mana kuasa raja ada undang-undang sendiri, rakyat setia pada kerajaan, yang mana negara luar tak boleh campur tangan tentang Kesultanan Melaka, kecuali Kesultanan Melaka dijajah lah. Okay? So semasa kegemilang Kesultanan Melaka, semasa membina empayar dia, nampak besar empayar Melaka. Melaka bukan kecil yang kita tengok Melaka kecil sekarang ni, bukan. Melaka adalah, awak tengok daripada Thailand tu, Patani atas tu sampai ke Singapura, okey, termasuk separuh daripada Indonesia. Okey, kalau ikut peta sekarang lah. Okey, kalau ikut sekarang, itu kerajaan Melaka besar. Tu semasa kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kemudian apabila kita dijajah, so negara kita tak berdaulat lah. Sebab apa? Sebab sistem pemerintahan kita tak ada kuasa untuk memerintah. Okay? Semua kuasa pemerintah adalah di bawah penjajah. Semasa kita dijajah oleh British, semasa kita dijajah oleh Jepun. Okay. Lepas tu, lepas kita berjaya dapat kemerdekaan, masa tu kita boleh dikatakan sebagai negara yang berdaulat, sebab kita mempunyai hak untuk memerintah. Dan satu lagi yang sekarang lah, kita lah Malaysia sekarang. Kita berjaya menyatukan Sabah dan Sarawak, dan kita berjaya membentuk negara Malaysia, sebuah negara yang berdaulat. Okey, sebenarnya apakah, maafkan saya kalau laju, sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan? Okey, kedaulatan ni ditarifkan pada 4 bahasa. Daripada awak tingkatan 1 sampai awak tingkatan 5, biasanya dia akan gunakan 4 bahasa ni: Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu. Kenapa? Sebab pada bahasa tertua adalah bahasa Yunani, bahasa Inggeris dia biasanya follow bahasa Yunani. Kemudian masa perkembangan tamadun Islam, bahasa Arab memonopoli bahasa dunia. Dan bila bahasa Arab Islam tu sampai kat tanah Melayu, mencantikkan bahasa Melayu kita. Sebab tu awak tengok bahasa Inggeris akan mirip pada bahasa Yunani, bahasa Melayu akan mirip pada bahasa Arab. Sebab bahasa Inggeris dia dipengaruh oleh Greek, Yunani. Okay. Kalau bahasa Yunani,
adalah kita panggil dia supernus ataupun superinus. Okey, maksud dia agung. Agung ataupun yang tertinggi, iaitu merujuk kepada negara yang merdeka. Okey, bebas. Maksudnya tak ada campur tangan. Okey. Kemudian dari sudut bahasa Inggeris pula, sovereignty okey, so semasa bahasa Inggeris, sovereignty, okey, nampak dia hampir sama dengan perkataan bahasa Yunani, ataupun kalau ikutkan maksud dalam bahasa Inggeris pada the highest one kan. Okey, maksud dia adalah kat sini dari segi maksud dari segi negara yang mempunyai kuasa penuh, okey, terhadap pemerintahan. Okey, kalau bahasa Arab, daulah, nampak dia sama dengan bahasa Melayu. Tengok bahasa Melayu adalah daulat, okey. Bahasa Arab adalah daulah, okey, maksudnya adalah kuasa. Nampak? Dia berkaitan dengan kuasa pemerintahan sebuah kerajaan. Dan daulat ialah kuasa tertinggi terhadap pemerintahan negara. Okey, kebanyakan sebenarnya konsep kedaulatan adalah berkaitan dengan kuasa pemerintahan. Okey, kalau negara kita punya kuasa pemerintahan, maksud kita sebuah negara yang berdaulat secara asas je. Okey, cuba tengok soalan latihan objektif. Okey, biasanya soalan latihan bahasa ni mungkin boleh keluar kertas satu, soalan objektif. Okey, apa takrif kedaulatan dalam bahasa Arab? Okey, so soalan ini adalah merujuk pada tanya pasal bahasa Arab. Bila kata takrif kedaulatan dari sudut bahasa Arab, mesti tepat. Kalau kata soalan untuk umum, apakah takrif kedaulatan? Apakah konsep kedaulatan? A, B, C, D, so betul. Tetapi kalau dia kata dari segi bahasa, so bahasa tu kena tepat. So katakanlah awak nak kata dia A. Okay, A, merdeka. Kita tak boleh kata dia merdeka sebab itu merujuk kepada bahasa Yunani. Kalau nak kata kuasa pemerintahan, okay, betul lah, dia adalah bahasa Arab. Daulah bermaksud merujuk pada kuasa pemerintahan. Okay, so jawapan dia adalah B. Okay, tapi untuk awak latih soalan kertas satu, awak tak boleh, okay, itu jawapan B. Sebab boleh jadi soalan tu bertukar kepada mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Yunani, mungkin bahasa Melayu. Okay, jadi awak kena pastikan, okey, kenapa jawapan A dia bukan, kenapa jawapan C bukan. So awak kena contoh-contoh macam ni. So kuasa tertinggi, kuasa tertinggi adalah merujuk kepada bahasa Melayu. Dia beza sikit je. Kuasa penuh merujukkan bahasa Inggeris. Merdeka Yunani, kuasa pemerintahan bahasa Arab, tertinggi bahasa Melayu, penuh bahasa Inggeris. Okey, kalau nak hafal lah. So jawapan dia B. Saya contoh-contoh masa ni, maksudnya awak pun kena contoh-contoh macam tu juga dekat modul. Tulis kat tepi tu, kenapa jawapan dia salah, kenapa jawapan salah. Itu cara untuk belajar kertas satu. Okey. Sebab soalan objektif ni adalah berkaitan dengan konsep pemahaman. Kita hold dulu yang soalan nombor 2 sebab kita nak jump. Okey, so katakanlah soalan objektif dia tak mungkin kata apakah takrif bahasa Yunani, lepas tu dia bagi jawapan A, sovereignty kan, sovereignty, lepas tu daulah tu tak mungkin. Biasanya perkataan itu dia akan jadikan sebagai tajuk. Tapi apakah maksud dia? Biasa dia akan tanya maksud ataupun konsep dia. Itu soalan objektif. Dia tak akan tanya siapakah yang pernah ni, siapakah orangnya, apakah nama barang ni. Tak. Biasanya dia akan tanya, dia bagi nama tokoh, apa sumbangan dia. So awak kena tahu sumbangan dia. Maksud saya awak kena tahu apa maksud faktor, peranan. Itu soalan objektif.